pastinya masih kita berteman Kak Fatin di sini dan Profesor Madar Dr. Muhammad Yusof Ahmad untuk kita kongsikan tajuknya hari ini pada anda yang baru saja mendengar. Tajuknya Maqasid Al-Syariah, okey, atau dan keistimewaan Islam. Dan tadi telah kita bincangkan Ustaz berkenaan dengan undang-undang Islam yang diturunkan untuk menjaga 5 perkara yang telah kita bincangkan. 3 perkara iaitu berkenaan dengan agama, jiwa dan juga akal fikiran. Jadi Ustaz teruskan dengan yang keempat dan yang kelima. Ya, baik. Tuan-tuan dan bapa sekalian, 5 perkara: agama, jiwa, akal fikiran. Yang keempat tu harta benda. Maknanya undang-undang Islam diturunkan untuk menjaga harta benda ataupun menjamin harta benda tu tidak kacau, tidak hilang, tidak rosak. Sebab itu ada undang-undang mencegah jangan mengambil harta orang. Bila mengambil harta orang tu maknanya dia telah merosakkan harta orang tu. Dah hilang harta orang. Ataupun mungkin mencuri Ustaz kan. Yalah, mengambil harta orang tu mencuri lah. Ambil orang lain punya. Jadi mencuri itu dah banyak bentuk. Kadang-kadang bentuk yang kita nampak terang-terang. Contohnya orang yang pergi pecah rumah orang, curi. Merompak. Orang tengah berjalan, dia rompak, dia sambung, dia ambil, ragut. Itu mencuri. Itu maknanya dia kena hukum. Islam melarang buat kerja macam itu. Siapa yang buat tu kau dapat tangkap, dia kena hukum. Jadi undang-undang Islam tu menjaga keselamatan. Selain daripada cara yang terang-terang itu, mencuri, menyamu, merompak, ada lagi yang caranya tak terang. Pun undang-undang Islam jaga juga. Contohnya macam mana? Dia mencuri dalam pejabat, mencuri dalam kerja. Curi terang. Wajib kita curi tulang. Itu pun harta. Jadi harta yang didapati cara itu tidak berkat. Tak berkat. Jadi kita kena apa-apa kita kena buat bagi lebih. Lebih tu jadi sedekah. Bila kurang tu tak cukup. Jadi menjaga harta benda maknanya harta yang ada tu jangan dirosakkan. Kadang-kadang ada harta-harta yang lain, harta benda yang lain kita rosakkan juga. Tidak menjaga dengan baik. Tidak menjaga dengan baik. Sepatutnya benda tu baik, elok, kita tak jaga. Ada kebun getah. Tak jaga getah tu dengan baik, maka hasilnya kurang. Itu harta kena jaga. Ataupun sekarang ni benda-benda yang terberjalan tu harta awam. Produk telefon, conteng-conteng, vandalism. Vandalism di rumah orang. Itu merosakkan harta benda orang. Itu pun dilarang oleh Islam. Pondok telefon habis Ustaz duit dia tu kan nak ambil. Orang ingat ini tak apa, bukan kita punya, orang punya. Dah Islam dia halus. Merangkumi semualah masyarakat dia sekali. Masyarakat. Jadi harta benda ni mesti ada tuan. Kalau bukan kita punya, orang punya. Kalau kita rosakkan orang punya, orang tu tak suka. Bayangkan kalau orang rosak harta kita, kita suka tak? Tak suka. Kalau kita tak suka orang rosakkan harta kita, kita jangan rosakkan harta benda orang lain. Sekarang ni kita tidak dapat pendidikan yang betul macam itu. Harta kita jaga, harta orang biarkan. Jadi vandalism ni berlaku macam-macam. Dinding rumah orang, dinding kedai, habis cat-cat semua. Habis tiang elektrik pun curi, wayar telefon pun potong. Dia rumah telefon tu dia macam-macam dia buat. Itu dia merosakkan harta benda orang lain. Bayangkan kalau ada sendiri dia macam tu, apa hal? Ni ialah Islam menjaga supaya harta benda tak ada rosak, maka diturunkan undang-undang. Jangan buat, kalau kamu buat kamu bersalah. Baik, bersalah. Yang pertama, kalau rosak tu kena denda, kena bayar balik harga dia. Tak boleh bayar balik, kena denda macam-macam, masuk jail sebagainya. Itu memalukan kita. Ya. Lebih-lebih lagi kalau harta benda tu harta yang penting, kita rosakkan, bayangkan. Baik, itu harta benda wajib jaga. Jadi Islam mengaturkan undang supaya kita menjaga. Siapa yang merosakkan tu salah. Salah, ada hukuman. Yang kelimanya menjaga maruah ataupun dikatakan keturunan. Allah jadikan kita ni mengikut keturunan yang baik. Ini mak bapak melahirkan anak, itu anak tu kahwin, keluar pula anak lagi. Elok turun. Tiba-tiba kita melakukan benda yang tak baik. Satu orang tu melakukan zina misalnya, ada anak. Jadi dengan dirinya dia telah merosakkan dia punya susu galur keturunan dia. Sekarang ni kita namakan dia tak sah taraf. Anak tidak sah taraf. Kita kesian anak itu besok besar, pergi sekolah tak ada bil misalnya, dalam kad pengenalan tulis tak sah taraf, dia akan malu. Impactnya kepada kanak-kanak tersebut. Jadi bayangkan jiwa dia pada masa akan datang, aku ni macam ni rupanya. Itu satu. Yang keduanya, kenapa kita
kenapa kita pergi cari jalan yang macam tu? Jalan yang baik lagi ada banyak. Tapi kita tak ikut. Kalau kata nak menikah sangat, menikah je lah. Buat apa kerja macam-macam kan. Tetapi ramai yang memilih jalan singkat lah. Ramai yang memilih jalan singkat. Jadi benda ni sebenarnya boleh diatur dengan baik. Ya, mak bapak ni pun kalau ada anak nak menikah tu, nikahkanlah. Walau sekolah daripada terjadi benda-benda yang macam ni. Kita sekolah tak baik, dekat tempat menikah, nikahlah. Nak menikah sangat, menikah. Lepas tu tak mengaji. Dan kau nak menikah tak payah mengaji lah. Kalau boleh belajar lagi, sekolah benarkan belajar lagi, pergilah belajar. Kalau tak benarkan dah kahwin, dan nak kahwin. Itu jalan kamu. Itu lebih baik daripada buat dosa. Dosa satu hal, tanggung. Ibu bapa, keluarga malu dan kelahiran anak tu sendiri. Jadi macam tu, mana kita telah merosakkan keturunan. Anak tu tak ada keturunan nanti. Jadi maruah kita di sini masyarakat malu. Islam menjaga maruah kita. Islam aturkan peraturan. Ini kamu buat, kamu tetap terjaga maruah kamu. Kalau kamu tak ikut ni, maruah kamu akan jatuh. Pilih yang mana? Tapi ramai yang pilih yang tu. Ramai pilih jalan yang singkat. Jadi merosakkan. Tak berfikir panjang, merosakkan keturunan sendiri. Ya. Itulah undang-undang Islam. Itulah yang dikatakan syariat Islam atau maqasid asy-syar'iyyah. Tujuan disyariatkan undang-undang Islam ni untuk menjaga 5 perkara ni. Kalau kita ikut betul-betul 5 perkara ni terjaga, masyarakat akan hidup aman, damai, sentosa, selesa. Tak gaduh, payah-payah pada. Tapi kalau kita tak jaga, inilah jadi macam-macam. Adalah beberapa perkara Ustaz, masalah sosial, vandalism dan sebagainya. Kita berhenti lihat seketika Ustaz. Kembalinya selepas ini kita akan kongsikan tentang keistimewaan Islam itu sendiri. Sebentar saja lagi.